taburan normal, kita akan guna jadual ini. Okey. Okay, macam nak guna jadual? Okey, yang ini bila kita nak cari kebarangkalian. Kebarangkalian nilai dia yang paling besar 0.5. Sebab kita tahu graf ni kalau dia sebelah kanan sahaja, jumlah keseluruhan kebarangkalian 0.5. Kalau dia sebelah kiri sahaja, tak kisahlah daripada mana, tapi sampai kepada min dekat sini, yang ni pun 0.5. Sebab dia simetri, jadi nilai sebelah kiri dia akan sama dengan nilai sebelah kanan. Okey, nanti kita tengok. Okey, ni Z dia 0.0 sampailah. Kalau tengok pada jadual tu dia akan bagi 0.0 sampai 3.0. So maksudnya dalam soalan nanti dia tak akan suruh cari yang lebih lah. Kalau dia suruh cari lebih, dia akan bagi potongan jadual. Okey. Lepas tu yang tengah ni 0 sampai 9. Yang ini nanti contoh Z dia 0.462. So awak akan tengok kat sini 0.4 dekat sini. 6 ni awak akan tengok daripada baris kat tengah ni. Dan 2 ni awak akan tengok bahagian tolak. Ada 2 kat situ. Okey. So nilai kat tengah ni, yang ini semua nilai kebarangkalian. Okey, tengah tu adalah nilai kebarangkalian. Okey, itu nilai kebarangkalian. Okey, dan dengan yang belakang ni, yang belakang ni dia bagi dalam nombor bulat. Kalau awak tengok yang kat depan tu, semua kat sebelah dia tu, semua dia bagi dalam 0 point berapa. Yang ni dia bagi dalam nombor bulat. Sebabnya kalau dia nak tulis dalam 0 point berapa tu, nanti jadual tu tak muat. Okey, so kalau kat sini 8, katalah kat sini 8, dia sebenarnya 0.0008. Okay, dia mesti 4 titik perpuluhan. Dia akan sama dengan nilai pada, dia akan sama dengan nilai yang dekat sini. Okay, nilai yang dekat sini. Dia akan sama, bukan nilai. Dia akan sama bilangan digit dia dengan kat sini. Okay, kalau dia kat sini, kalau dia 24, dia sebenarnya 0.0024. Okay, kat sini tolak. Kat sini tolak. Okay, contoh saya bagi pada awak. Contoh. 0.314. Okay, 0.314. So, awak tengok dulu baris. Guna pembaris. 0.3. Okay, letak pembaris awak pada baris 0.3. Okay, 0.3. Kita jumpa 0.3. Okay, selepas 0.3, 1. Okay, apa nilai 1 dia? 0.3783. Okay, tapi tak habis lagi. Dia ada 4. Dia ada 4. So, 4 kat sini. 15. So, awak punya jawapan akhir dia 0.3783 tolak 0.0015. Okay, apa dapat? Okay, 0.3768. Yang ini baru jawapan akhir kita. Okay, graf taburan normal kita, graf bentuk loceng, dia adalah bersimetri pada Z sama dengan 0. Okay, ini 0. Ini Z. Okay, Z sama dengan 0. So, bila dia bersimetri, nilai sebelah kiri, okay, nilai sebelah kiri dia akan sama dengan nilai sebelah kanan. Okay, kalau kanan, Z dia kat sini Z kan, Z kecil ni. Okay, Z kecil ni bila kita cari dari jadual. Okay, kalau A dekat sini, contoh A dekat sini 0.42, yang negatif A ni pun dia akan jadi negatif 0.42. Okay, bila dia simetri, dia kiri dengan kanan akan sama. Jadi, nilai kebarangkalian dia
Okey, kebarangkalian sebelah kiri dengan kebarangkalian sebelah kanan pada 0.42 dia akan sama. Okey, yang ini nak guna jadual. Okey, contoh 18. Okey, Z, soalan A, Z lebih besar daripada 0.235. Mula-mula lukis graf. Okey, mula-mula awak lukis graf. So, awak akan dapatlah graf dekat atas ni. Okey, lepas tu 0.235 letak pada paksi X. Okey, sekarang paksi X kita dah jadi Z. Okey, paksi. Tapi saya sebut paksi X. Okey, saya sebut paksi X. Okey, pada paksi X. 0.235 ni awak letak pada paksi X. Awak agak-agak sahaja. Okey, dia 0.2. Jadi dia tak jauh daripada paksi kosong. Okey, awak letaklah 0.2 garis. Lepas tu terus lorekkan. Okey, awak terus lorek. Maksudnya awak nak cari nilai kebarangkalian kawasan berlorek. Kebarangkalian dia berapa? Okey, awak nak cari kebarangkalian kawasan berlorek. Jadi awak tengoklah jadual 0.2. Mula-mula awak cari dulu. Dia 0.235. Okey, mula-mula awak cari dulu yang 0.2. 0.2 ni pada Z. Okey, so awak tengok jadual Z. Okey, dia ada Z. Okey, dia ada Z. Tengok 0.2. Okey, yang 3 ni awak cari di tengah tu antara 0 hingga 9. Okey, ni kawasannya ini. Okey, 0 hingga 9. Tapi dia nak 3. Okey, tadi 0.2, 3. Okey, 5 yang terakhir ni di bahagian tolak. Okey, 5 terakhir di bahagian tolak. So, ini kat sini 5. Nilai dia 19. Okey, yang tadi 3 nilai dia 0.4090. Jadi 0.4090 kena tolak dulu dengan 0.01 19. 0.0019. Tak cukup. Jadi 0.4090 tolak 0.0019. Awak akan dapat jawapan dia 0.4071. Okey, soalan B. Z lebih kecil negatif 2.122. Okey, Z kat sini ada negatif. Jadi dia akan berada di sebelah kiri graf. Okey, bila Z negatif, dia akan berada di sebelah kiri. Okey, negatif kiri. Kalau positif, dia berada di sebelah kanan. Dan tadi saya dah bagi tahu, graf kita adalah simetri. Okey, bila simetri, nilai graf sebelah kiri ni dia akan sama dengan nilai graf di sebelah kanan. Okey, nilai graf tu adalah kebarangkalian ya. Ingat, nilai graf tu adalah kebarangkalian. Jadi, kalau di sebelah kiri dia lebih kecil, pindah ke sebelah kanan dia akan jadi lebih besar. Okey, sebab kawasan berlorek dia daripada 2.122, sebab dia lebih kecil, dia akan bergerak ke kiri. Okey. Tapi bila kita pindahkan graf ke sebelah kanan, dia tak bolehlah lorek lebih kecil. Dia mesti jadi lebih besar. Okey, so dia akan lorek daripada 2.122 ke sebelah kanan. Kenapa daripada negatif ni, daripada negatif, kita kena positifkan dia. Cuba awak tengok jadual. Jadual awak ada tak negatif? Pada jadual tak ada negatif. Jadi, bila kita nak cari kebarangkalian, kita tahu kebarangkalian kita positif. Okey, sebab itu, daripada negatif, kita tukarlah pada positif.
Okey, sebab dia simetri. Bila simetri tak ada masalah. Okey, dia sebelah kiri ke sebelah kanan ke nilai dia tetap sama. Lepas tu awak tengoklah pada jadual 2.122. 2.1 awak cari bahagian Z. Okey, 2 yang dekat tengah ni cari pada bahagian yang 0 sampai 9. Okey, 2 yang terakhir ni pada bahagian tolak. Okey, 2.12. Nilai dia 0.0170. Okey, 2 pada bahagian tolak. Okey, 2 pada bahagian tolak dia adalah 1. Jadi awak kena tolak 0.0001. Okey, lepas tolak baru dapat jawapan akhir dia. Okey, 0.0169 kebarangkalian kawasan yang kita lorekkan. Okey, soalan C. Z lebih besar sama dengan negatif 1.239. Okey, langkah pertama, awak lukis graf. Bila awak dah lukis graf, awak masukkan ni negatif 1.239 dekat mana? Okey, dia di bahagian kiri graf. Okey, letak negatif 1.239. Okey, bila awak nak lorekkan kawasan, tengok pula simbol dia lebih besar. So, lebih besar dia akan lorek daripada 1.239 ke sebelah kanan. Okey, lebih besar dia akan lorek sebelah kanan. Lebih kecil dia akan lorek ke sebelah kiri. Okey, bila awak tengok graf awak, okey, dia guna dua kawasan. Dia guna sebelah kiri dan dia guna sebelah kanan. Okey, ni dia guna sebelah kiri, yang ni dia guna sebelah kanan. Okey, bila dia guna dua-dua bahagian, kiri dan kanan, kita akan guna satu tolak. Okey, depan dia mesti ada satu tolak. Okey, satu tolak. Okey, awak carilah nilai 1.239. Okey, bila awak cari nilai 1.239, nilai ini adalah kawasan tidak berlorek. So, kita sebenarnya jawapan kita untuk kawasan berlorek. Sebab tu kita guna satu tolak. So, satu tolak kawasan yang tidak berlorek, kita akan dapat jawapan untuk kawasan berlorek. Okay, cara nak dapat jawapan tu 1.239, tengok pada jadual. Okay, tu C. C dia guna lebih besar daripada kawasan negatif. Okay, D. Lebih kecil dari kawasan positif. Yang ni pun sama. Okay, sebab dia dah guna dua bahagian. Dia dah guna bahagian positif dan dia dah guna bahagian negatif. So, bila dia guna dua bahagian, satu tolak. Okay, kita cari nilai untuk 2.453. Nilai ni sebenarnya untuk kawasan tidak berlorek. Okay, 0.2453 ni dekat sini. Kawasan tidak berlorek. Sebab tu kita guna satu tolak kawasan tidak berlorek. Kita akan dapat nilai untuk kawasan berlorek. Soalan E dia di antara. Okay, antara 0 hingga 1.236. Okay, tengok. Kawasan dia bermula daripada 0. Kawasan berlorek dia bermula daripada 0. Okay, dia mula daripada 0. Dia melekat dekat paksi ni. Paksi 0. Okay, ni kawasan berlorek. So, dia guna sebelah sahaja. Kawasan berlorek. Dia mula daripada 0. Dia mula. Ayat dia mula daripada 0. Kawasan berlorek dia tu mula daripada 0 sehingga 1.236. Dia guna sebahagian sahaja. Bila graf kita, kawasan berlorek dia mula daripada 0. Kita akan guna 0.5 tolak. Okay. Tadi graf guna kiri dan kanan, satu tolak. Tapi kalau graf, dia mula daripada 0, sebahagian sahaja,
Okey, sama ada dia guna bahagian kanan ataupun dia guna bahagian kiri. Tapi dia mula dari kosong, kita akan guna 0.5 tolak. Okey, 0.5 tolak dengan nilai kebarangkalian 1.236. Okey, awak kena ingat ya, nilai yang kita cari ni 1.236, dia mewakili kawasan tidak berlorek. Okey, kita nak kawasan berlorek. Sebab tu kita guna 0.5 tolak nilai. Okey, itu E, F, G. Okey, F. Okey, tengok F. Kenapa dia satu tolak? Betul Syaza. Sebab dia lorek bahagian positif dan negatif. Okey. Sebab dia guna dua bahagian, positif dengan negatif. Okey, nampak tak kat sini? Ni negatif. Dia ni positif. Okey, bila dia guna dua-dua bahagian, positif dengan negatif, kita guna satu tolak. Okey, nilai yang kita dapat daripada 0.461 tu dengan 1.868 tu, nilai yang kita dapat tu nilai di kawasan mana? 0.461 kita cari daripada jadual. Kita dapat satu nilai. 1.868 kita cari dari jadual. Kita dapat satu nilai. Okey, nilai yang kita dapat tu kat mana sebenarnya dia pada graf? Pada graf tu kat mana sebenarnya nilai tu? Ya, betul Hawa. Kawasan tak berlorek. Okey, nilai yang kita dapat daripada 0.461 dengan 1.868 dia terletak pada kawasan tidak berlorek. So dia letak dekat sini. Dekat sini. Padahal kita nak yang tengah ni Sebab itulah kita guna satu tolak kawasan tidak berlorek sebelah kiri, tolak kawasan tidak berlorek di sebelah kanan. G, nampak tak Z dia tu dalam modulus. Okey, bila modulus, selalu dah guna modulus ni. Dia mesti ada nilai yang positif dan negatif. Okey, dia mesti ada positif dan negatif. Okey, kat sini dia bagi 2.063. Jadi 2.063 dia akan berada di kawasan negatif dan juga di kawasan positif. Okey. Okey, nilai positif dengan negatif, tengok nombor kat bawah ni kan sama, 2.063, kat sini pun 2.063. Jadi nilai kebarangkalian, okey, nilai kawasan berlorek dia kat sini ni sama. Okey, nilai sama. So bila nilai sama, kita cari sekali sahaja, kita darab 2. Okey. Bila nilai dia sama, tak payahlah nak kira dua kali tu kan. Kita terus je darab dengan 2. Kat sini dia darab dengan 2. Dia darab 2. Okey, 2.063 nilai dia 0.0196. Okey, terus je darab 2. Kenapa kena darab 2? Sebab kita cari 2.063 bahagian negatif dan 2.063 bahagian positif. Kenapa kena cari bahagian positif dengan bahagian negatif? Sebab Z dia modulus. Okay, Z dia modulus. Kalau tak ada modulus, kita cari satu je. Sama ada positif atau negatif. Tapi bila modulus, kita kena cari dua-dua. Negatif dan positif. Terima kasih semua.